Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih kepada pengerusi majlis Tuan Haji Roslan Syahir yang juga merupakan Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor Darul Ihsan. Yang dihormati rakan-rakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan, Kedah dan Perlis beserta dengan isteri masing-masing. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Hussein, Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Johor. Yang saya hormati Tuan Rumah Yang Berhormat Datuk Dr. Yunus Khairi, Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor. Seterusnya hadirin hadirat, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini. Sebagaimana yang saya pesan kepada pengerusi bahawa saya nak berucap sekejap saja. Kita nak beri ruang seluas mungkin kepada Yang Amat Berhormat MB Kelantan dan MB Kedah. MB Kelantan hasil daripada kempen pilihan raya baru ni. Dia terima hadiah saman sebanyak 9 saman. Itu MB Kedah kita. 9 eh? 9. Manalah tahu kalau ceramah dia malam ni jadi 10 pula saman. Apapun tuan-tuan, inilah keadaannya apabila kita mengambil alih sebuah kerajaan yang dipimpin oleh mereka selama ini. Yang selalu saya sebut contoh perumpamaan ialah kita nak masuk ke sebuah rumah. Kita tengok daripada luar rumah itu cantik, comel. Ada cat ada belaka. Merah, biru, hijau, ada semua. Kita nampak daripada luar, tangga ada. Tapi bila kita masuk ke dalam rumah itu dengan hajat kita nak beli rumah, baru kita tahu langit tinggi atau rendah. Rupa-rupanya dalam rumah dapur pun tak ada. Dalam rumah katil pun tak ada. Toilet ada. Tandas ada. Tapi tak boleh pakai. Nak flush air tak boleh. Atap ada tapi bocor. Itulah perumpamaan bila kita ambil alih kerajaan daripada kepimpinan Parti Barisan Nasional yang sebelum ini. Saya rasa sama saja di negeri-negeri lain pun sama keadaan. Maka kita tugas kerajaan ialah bagaimana kita nak buat. Kalau dalam keadaan rumah yang sedemikian, apa kita nak buat? Kita kena senaraikan. Rumah ini masalahnya banyak, rosaknya banyak. Kita nak buat sekaligus, kos dia satu rumah 50,000. Contoh kena keluar duit 50,000 nak baiki semua. Duit kita ada 10,000. Apa kita nak buat? Maka apa yang boleh kita buat ialah kita senaraikan kerosakan dalam rumah. Dan kita kena tentukan kerosakan mana yang perlu dibaiki terlebih dahulu. Nak beli peti sejuk dulu ke nak beli TV dulu? Hak mana penting? Peti sejuk dulu. Nak beli katil dulu ke nak beli dapur dulu? Dapur. Nak baiki atap dulu ke nak baiki toilet dulu? Tak tahu dah mana. Itulah dilema kita menjadi kerajaan. Bila kita ambil alih kerajaan,
Projek sini tergendala, projek sini rosak, tak boleh nak buat. Rakyat kita ramai, berdepan banyak masalah, ada susah dia sikit, ada susahnya banyak. Macam-macam. Duit kita ada banyak ni je. Apa kita nak kena buat? Maka kita kena buat pertimbangan yang disebut sebagai melaksanakan aulawiyat. Fiqh aulawiyat. Hak mana yang perlu kita selesaikan masalah rakyat dahulu, kita selesaikan. Hak mana tangguh dulu, kemudian, maka kita buat kemudian. Inilah pendekatan kita mengurus takbir sesebuah negeri dan sesebuah negara. Sama juga dalam keadaan negara kita sekarang ini. Masalahnya banyak. Banyak ke tak masalah kita? Senyap betul macam tak ada masalah negara kita. Ada masalah ke tidak? Ada masalah. Banyak ke sikit? Baru bunyi. Tadi duduk diam je. Masalah banyak. Maka kerajaan yang memerintah kerajaan pusat yang ada pada hari ini perlu buat perancangan. Bukan duk terbang pergi ke sana kemari. Sekejap Amerika, sekejap Dubai, sekejap Saudi, sekejap China. Tak selesai masalah rakyat. Betul ke tidak? Kena duduk dan tengok masalah rakyat. Bukan sekadar bercakap. Ini yang orang kata kalau bercakap. Nah itu dia kata, saya tak kata. Iaitu MB Kedah kata. Kalau cakap lembu pun boleh terbang. Saya tak nak guna yang satu lagi tu. Melaksanakan tugas sebagai pemerintah bukan bercakap saja. Kalau laksana tugas pemerintah, nak merintah sebuah negeri, hanya perlu bercakap sahaja, tak perlu. Tak perlu kami-kami ni diberi amanah. Baik kita cari orang yang duduk kedai kopi boleh bercakap. Tak payah buat apa-apa. Tapi tugas memerintah negeri dan negara kena duduk dan berbincang dan bercakap dan melaksanakan apa yang dicakapkan. Bukan sekadar bercakap dan berjanji. Perkaranya mudah je. Tapi oleh kerana banyak sangat dalam kepala nak buat, sampai tak boleh buat apa-apa, maka akhirnya yang menjadi mangsa siapa? Rakyat menjadi mangsa. Hadirin hadirat sekalian, saya tak nak cakap lagi dah. Semua saya nak, sebelum saya akhiri, saya nak membaca beberapa rangkap pantun. Dengan molek. Dari Terengganu ke Shah Alam. Nak cari satar tapi jumpa Seri Muka. Kita bermusafir hingga Shah Alam untuk bertemu silaturahim cara semuka. Hani dengar dengan molek. MB Kedah, orangnya kacak lagilah baik. Senyumnya menawan, tapi masih tak ke mana. Rakyat Kedah buat pilihan terbaik. Kemenangan rakyat yang sungguh bermakna. Usah dijolok sarang tebuan. Nanti kamu menyesal tak sudah. YAB Sanusi seorang pahlawan sebagai MB Negeri Kedah. Boleh? Cikgu Syukri tak ada dah, MB Perlis. Tapi saya baca jugalah. Ya, MB Perlis. Cikgu Syukri orangnya manis. Tolong bagi tahu dia. Cikgu Syukri orangnya manis. MB Perlis kesayangan kita. Harapkan hari ini ada harum manis. Tapi harapan jadi angan-angan belaka. Pada muka kita tak boleh makan harum manis hari ini. Orang muda usah dibeli. Bijak memilih bila mengundi. Tahniah YAB Cikgu Syukri Ramli. MB Perlis yang baik budi. Ada lagi ke tak ni? Hak mana pula?
Ha, ada Kelantan seorang lagi. Datuk Nasruddin, MB Kelantan kita. Orangnya handsome, penuh hikmah. Moga Kelantan sejahtera serata. Model sebenar kehidupan rahmah. Orangnya baik, nampak garang. Langkahnya memang anak jantan. Ustaz Nasruddin, Panglima Perang, selaku MB Negeri Kelantan. Sekianlah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.